Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Khairuddin bin Muhammad. Nama saya Khairunisa binti Bakri. Saya Anish Iskandar. Saya Nasabina binti Muhammad Salim. Hari ini saya akan mengupas berkenaan dengan epistemologi dalam falsafah kehidupan dan metafizik dalam falsafah kehidupan. Epistemologi adalah kajian tentang asal-usul, batasan dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi mengutamakan soalan seperti bagaimana kita tahu, apa yang boleh diketahui dan bagaimana kita boleh mengetahuinya. Dalam falsafah kehidupan adalah tentang cara seseorang melihat dunia, matlamat, nilai dan makna hidup. Pandangan tentang keadilan, kebenaran, moral dan tujuan hidup. Manakala metafizik adalah mengkaji perkara yang berada di luar dunia fizik dan empiris. Ia melibatkan pertanyaan yang lebih mendalam tentang makna, matlamat dan sifat eksistensi dalam falsafah kehidupan. Hari ini kita akan bercerita tentang proses kejadian manusia dan tujuan hidup manusia di muka bumi. Okey, pertama sekali, proses kejadian manusia ini terbahagi kepada 6 fasa yang kita kenali sebagai fasa tanah yang telah dibuktikan melalui cerita Nabi Adam. Manakala fasa yang kedua adalah fasa nutfah, di mana lelaki akan mengeluarkan nutfahnya untuk menghasilkan keturunan. Seterusnya kita akan masuk ke fasa alaqah, di mana selepas fasa nutfah tadi, fasa alaqah terjadilah gumpalan darah. Dan selepas berlakunya gumpalan darah tersebut, maka berlakunya fasa mudghah, yang di mana dikenali sebagai daripada darah terbentuklah menjadi segumpal daging. Jadi fasa mudghah yang tadi, yang berlakunya pembentukan daging tadi, akan menjadi fasa pembentukan tulang dan otot, di mana daripada sebuah daging yang tergumpal tadi akan jadi putih dengan tulang dan otot. Dan akhirnya berlakulah fasa penciptaan makhluk yang berbeza. Okey, jadi itu adalah 6 fasa dalam proses pembentukan manusia. Jadi selepas berlakunya proses pembentukan manusia dan dilahirnya kita di muka bumi ini, apakah tujuan kita sebagai manusia di muka bumi? Adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, di mana mentaati segala perintah yang ditetapkan oleh Allah dan menjalani hidup kita berdasarkan Al-Quran, hadis dan As-Sunnah. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang estetika. Okey, so estetika itu biasanya dikaitkan dengan satu kajian tentang keindahan, ya. Ia merupakan satu ayat atau membahas yang asalnya daripada Greek atau Yunani yang berbunyi seperti estesis, di mana yang bermaksud pada kepekaan. Dan ini juga banyak dikaitkan dengan keindahan dan juga indah. Jadi, teori estetik ini memberi tumpuan kepada perasaan indah dan karya seni ciptaan manusia seperti rupa, reka bentuk, muzik dan juga sastra. Seorang ahli falsafah pada zaman dahulu yang berasal dari Jerman bernama Alexander Baumgarten, dia merupakan seorang yang memperkenalkan istilah estetik ini pada zaman dia pada tahun 1714 hingga 1962. Maka selepas itu, istilah estetik ini digunakan banyak dalam pergerakan yang dan pelbagai jenis seni, terutamanya yang dikaitkan dengan seluruh seni untuk seni, dan juga seni untuk masyarakat. Apa bezanya? Seni untuk seni ini selalunya adalah satu karya yang dibuat untuk tujuan seni sahaja, manakala seni untuk masyarakat ini lebih tertumpu kepada seni yang boleh difahami oleh masyarakat tanpa mengetahui judulnya. Saya juga ingin menceritakan sedikit sebanyak tentang konsep atau nilai-nilai estetika ini lah. Jadi kita mempunyai 3 nilai, iaitu yang pertama adalah konsep baik, yang kedua adalah konsep indah, dan juga yang ketiga dan terakhir sekali adalah konsep menarik. Jadi kita mula dengan nilai pertama, iaitu konsep baik, iaitu baik yang merujuk kepada satu sifat yang dianggap baik sama ada disebabkan oleh Tuhan ataupun tradisi untuk membantu diri manusia. Contoh kata atau pendek kata seperti peraturan. Kita dapat melihat bahawa sesuatu peraturan kita kena satu hukuman lah kalau dilakukan perkara yang
tidak bagus. Okey, konsep yang kedua adalah keindahan, iaitu konsep yang paling mudah kita untuk fahami. Indah ini merupakan satu perasaan yang menggembirakan. Jadi apa saja yang memberi kegembiraan itu adalah konsep indah. Manakala konsep yang terakhir sekali adalah konsep menarik. Jadi menarik itu adalah satu sifat yang menggambarkan keupayaan sesuatu objek itu menarik perhatian kita dalam jangka masa yang tertentu. Contoh kata, kita minat terhadap sesuatu. Jadi, ya, ada konsep menarik dalam sesuatu itu. Antara sebab-sebab sesuatu itu dilihat sebagai menarik adalah kerana mungkin kita sudah lama mahukan tahu perasaan kemahuan itu sudah lama wujudlah dalam diri kita, yang menyebabkan kita nampak sesuatu itu menarik. Kedua, mungkin disebabkan oleh benda itu adalah satu perkara baru yang belum pernah dilihat di dunia. Dan ketiga dan terakhirnya adalah disebabkan oleh kita menghargai konsep itu. Saya akan menerangkan konsep kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini merupakan sesuatu ilmu yang umum. Ianya berbeza dalam setiap individu kerana setiap individu mempunyai tujuan dan matlamat hidup yang berbeza. Tetapi setiap manusia perlu mempunyai tujuan dan matlamat hidup untuk menjadi rujukan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Saya akan menerangkan beberapa cara untuk mencapai kesejahteraan hidup melalui aspek agama Islam, aspek sains, juga aspek falsafah. Dari segi aspek agama Islam, ahli falsafah Islam terdahulu telah membahagikan ianya kepada 6 bahagian, iaitu dari segi pembangunan ilmu, pembangunan akidah, pembangunan ibadah, pembangunan akhlak dan adab, juga pembangunan anggota tujuh. Umat Islam diwajibkan untuk mempelajari ilmu yang ada di dunia ini untuk mengetahui dengan lebih dalam setiap ilmu yang ada di dunia ini. Selain itu, umat Islam diwajibkan untuk mentaati perintah Allah seperti solat, berpuasa, menunaikan haji dan juga mempercayai rukun iman dan Islam. Umat Islam juga perlu mempunyai adab dan akhlak yang terpuji sesama manusia, haiwan juga alam sekitar. Yang terakhir, umat Islam perlu mempunyai dan menggunakan setiap anggota yang ada di tubuh badan mereka seperti mata, telinga, mulut, kaki dan tangan di jalan yang baik. Dari segi sains pula, sains adalah ilmu yang teratur dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ia adalah ilmu yang luas. Dan sains adalah ilmu yang mempunyai beberapa cabang seperti fizik, kimia, astronomi dan perubatan. Boleh dikatakan setiap hari kita di dunia ini mendapat ilmu dan kajian yang baru tentang kehidupan melalui sains. Disebabkan itu, sains ini juga mempunyai salah satu perkara penting untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup manusia. Dari segi aspek falsafah pula, falsafah dan kesejahteraan hidup ini merupakan sesuatu mempunyai definisi yang berbeza. Tetapi ianya berhubungan antara satu sama lain kerana seseorang yang telah mencapai kesejahteraan dalam hidup mereka akan mempunyai falsafah dalam hidup mereka.